Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bincangkan tentang isu pelarian dan migran. Okey, pelbagai faktor menyumbang kepada masalah pelarian iaitu golongan yang telah diusir daripada negara mereka sendiri. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia telah berusaha untuk membantu golongan pelarian bagi meringankan beban mereka. Bincangkan. Okey, ini salah satu contohnya. Ramai pelarian cuba lari ke negara lain, terutamanya negara jiran, dengan menaiki bot secara beramai-ramai. Okey, soalan ni format dia ialah 3+2, iaitu melibatkan faktor pelarian berlaku dengan usaha membantu para pelarian ini. Okey, faktor pelarian ini berlaku ialah, yang pertama sekali ialah perang saudara, kedua penindasan politik kediktatoran, yang ketiga krisis ekonomi. Usaha kerajaan Malaysia untuk membantu para pelarian ini ialah dengan menyediakan tempat perlindungan serta menyertai tentera pengaman PBB. Okey, kita masuk kepada faktor dahulu. Yang pertama sekali ialah perang saudara. Negara-negara Afrika seperti Somalia, Sudan dan Chad sebagainya terlibat dalam kancah perang saudara. Perang saudara ini selalunya terjadi apabila berlakunya perebutan kuasa antara para pemimpin. Terutamanya apabila sesetengah pemimpin ingin meluaskan wilayah tadbiran, maka akan wujudnya perang saudara. Apabila perang saudara terjadi, rakyat akan rasa tidak aman kerana berlakunya peperangan berdekatan dengan mereka. Oleh itu, mereka akan lari ke negara jiran yang berdekatan bagi memastikan keselamatan diri mereka dan keluarga mereka terjamin. Okey, seterusnya ialah penindasan politik kediktatoran. Sesetengah rakyat yang hidup di bawah pemerintahan yang bergolak akan melarikan diri ke negara yang lebih aman dan stabil bagi memohon perlindungan politik. Okey, maksudnya bila pemerintah mereka merupakan seorang yang zalim, rakyat akan terkesan juga kerana hidup mereka menjadi tidak aman. Macam sebagai contoh, Iraq dari tahun 1980-an hingga tahun 2003 berada di bawah pimpinan Saddam Hussein. Okey, Saddam Hussein ni bagi mengukuhkan kuasa dia, Saddam Hussein telah mengarahkan agar individu yang menentangnya, sesiapa yang membangkangnya, diseksa lalu dibunuh. Tambahan lagi, Saddam Hussein ni jugalah yang memulakan perang Iran-Iraq apabila dia cuba untuk menakluki Iran. Faktor seterusnya yang menyebabkan pelarian ialah krisis ekonomi. Ramai rakyat di negara yang mengalami krisis ekonomi menjadi pelarian, di mana mereka lari ke negara-negara jiran yang berdekatan bagi memperoleh kehidupan yang lebih stabil pada kos yang lebih rendah. Dapat dilihat contohnya Venezuela. Venezuela di bawah kepimpinan Nicolas Maduro Moros. Di bawah kepimpinan Nicolas Maduro ni, ekonomi negara tersebut jatuh dengan teruk yang menyebabkan ramai rakyat menganggur dan Venezuela mengalami hyperinflasi. Hyperinflasi ini ialah apabila harga meningkat lebih daripada 50%. Sebagai contoh, kalau sebelum ni beli ayam sekilogram RM7, contoh, ayam sekilogram RM7, bila berlakunya hyperinflasi ini dia meningkat lebih daripada 50%. Sekarang kita kena beli ayam RM10.50 sebagai contoh. Okay. So bila berlakunya krisis ekonomi ini, rakyat pun nak hidup dalam negara tu susah sebab dia mengalami kemiskinan yang teruk. Jadi bila berlakunya krisis ekonomi, rakyat menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan dekat dalam negara tu sebab ia memerlukan kos sara hidup yang sangat tinggi. Macam tadi Venezuela berlakunya hyperinflasi. So rakyat, terutamanya rakyat miskin, akan lari ke negara jiran yang berdekatan bagi meneruskan hidup pada kos yang lebih rendah. Tambahan lagi, di negara jiran lagi mudah untuk rakyat tersebut memperoleh pekerjaan kalau berbanding dengan negara dia sendiri di mana ekonomi pun merosot, harga barang pun tinggi, peluang pekerjaan pun tak banyak. Okey, seterusnya ialah usaha
membantu usaha kerajaan Malaysia dalam membantu para pelarian ini. Pertama sekali ialah kerajaan Malaysia telah menyediakan tempat perlindungan. Okey, beberapa pusat penempatan sementara yang selesa telah disediakan untuk para pelarian ini sementara konflik di negara asal mereka diselesaikan dan mereka dihantar pulang ke negara asal. Sebagai contoh, baru-baru ini ada satu kapal yang membawa pelarian Rohingya yang dijumpai berdekatan dengan Pulau Langkawi. Oleh kerana ia berlaku semasa COVID sedang berleluasa, kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk menetapkan mereka, untuk mengkuarantinkan mereka di Pulau Langkawi juga. Sebelum ni pun, kerajaan Malaysia ada menetapkan satu pulau khas untuk pelarian. Semasa berlakunya Perang Vietnam, ramai rakyat Vietnam yang lari ke Malaysia. Jadi, kerajaan Malaysia telah menetapkan Pulau Bidong di Terengganu sebagai pusat penempatan sementara yang telah melibatkan perbelanjaan jutaan ringgit. Okey, ini Pulau Bidong yang tu merupakan para pelarian daripada Vietnam. Di samping menyediakan tempat perlindungan sementara, kerajaan Malaysia juga telah menyertai misi tentera pengaman PBB di mana Malaysia menghantar sebuah pasukan tentera pengaman di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi menjaga keamanan negara yang berkuasa. Antaranya ialah Malaysia telah menghantar negara pengaman ke Kongo dan juga Palestin. Okey, pergolakan dalam sesebuah negara tu berlaku, sebagai contoh ialah apabila berlakunya perebutan kuasa antara ahli politik. Oleh itu, tentera pengaman ni, peranan ni bukan untuk campur tangan dalam konflik tu. Peranan dia cuma untuk menghalang penindasan daripada berlaku dalam kalangan rakyat. Setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.